Assalamualaikum. Selamat petang. Saya Borhan Abu Samah. Lama saya tak bersiaran langsung ni. Hari ni kopi ditaja oleh Richie Amo. Atas jasa baik kawan saya. Nama dia CEO baru ni, Richie Amo ni. Ni sebelah saya ni Tuan Hanif Katri, lawyer yang tersohor di negara ni. So, saya cerita sikit pasal macam mana Richie Amo ni boleh sponsor kopi saya ni. Saya pun kena ganti Coke Zero yang kopi lah. So, Richie Amo ni CEO baru dia ni nama Zamri Abu Samah. Right. Orang ingat adik saya sebab saya Borhan Abu Samah. Ya. Sebenarnya dia bukan kroni saya. Tapi kebetulan saya dah kenal lama. Dulu dia di RB. And then dia ada buka bisnes motor. Sekarang ni dia buka ni lah rangkaian kopi Richie Amo ni. Richie Amo ni dia punya ni lah brand dia. Dia punya brand lah. Okay, so dia kebetulan dia datang nak engage dengan media. Jadi saya cakap bawa lah kopi. Saya kebetulan ada live kan. So dia bawa lah kopi ni sekali ni. Itu yang dapat kopi Richie Amo ni. Tapi sedap juga lah. Sedap. Walaupun saya minum tak gula. Tapi rasa dia sedap. Ini cappuccino tanpa gula. Ya. Samalah kita. Dan harga dia murah. Compare dengan brand lain lah kan. Kita tak elok sebut brand lain. Harga dia kalau tengok produk makanan dia pun semua hampir separuh lah beza. Murah. Jadi rasa tak kalah. Harga berpatutan. Dah, terima kasih dah tolong promote dah Richie Amo. So kita balik pada tetamu kita ni. Pertama kali Tuan Hanif Katri Abdullah, peguam yang terkenal dengan kes-kes profil tinggi di negara ni. Pertama kali tampil di Suara Merdeka. Sebelum ni saya malu-malu segan, malu-malu nak ajak Tuan Hanif ni. Takut dia tak nak datang lah kan. Sebab dia popular sangat. Sekali saya hantar mesej, dia kata dia macam ni Cik Borhan. Ilmu ni daripada Allah. Yang mana yang betul daripada Allah. Jadi itu kita kena kongsi. Yang salah tu memang daripada silap sendirilah. Kelemahan kita lah. Kelemahan kita lah. Jadi bagi saya kalau dijemput insya-Allah, kalau ke lapangan dan sebenarnya pada hari ini Cik Borhan, hari pertama saya keluar daripada rumah. Sebab lebih kurang 5 hari yang lalu, sejak daripada hari Ahad, saya sekeluarga sebenarnya telah pun kuarantin kendiri. Sebab orang rumah saya seorang guru tingkatan 6 di sekolah dia dan salah seorang pelajar telah pun disahkan positif COVID pada hari Ahad. Jadi sementara menunggu keputusan isteri saya yang kategori B, kami satu keluarga dengan anak-anak menjadi kategori C, kena tunggu result dia. So result dia alhamdulillah keluar semalam dan negatif. Jadi kami semua, anak dengan saya boleh keluar kembali berusaha seperti biasa. Cuma orang rumah selepas dia punya gelang tu dipotong tapi dia minta ganti yang gelang emas lah Borhan. Mana boleh. Dia panggil apa? Dulu jagung ke? Sekarang ni tahu buah macam-macam. Jadi wife saya hantar gambar jagung. Saya cakap okeylah nanti saya beli jagung, kita rebus lah makan petang ni. Dia kata tak faham-faham. Lepas tu saya tanya anak saya, jagung ni apa benda? Anak dia cakap, ya gelang. Berapa harga? 4,000. Nak buat apa pakai gelang main 4,000? Dia cakap, gelang tu bukan boleh tengok jam. Saya beli basikal ganti kat dia. Jam pun kita beli yang murah ya. Mana kita nak beli yang mahal. Dia bersedia dia, saya beli basikal. Saya pun ingat buat surprise lah bagi hadiah basikal. Dia tengok basikal muka berubah. Dia nak jagung, saya bagi basikal. Saya suruh dia exercise. Dah lah saya yang kayu basikal tu, bukan dia kayu. Itulah dia kan, kalau nak ikut cerita orang rumah ni, memanglah alhamdulillah semua ada. Tapi kita sama. Ya? Isteri saya pun guru kak. Ya. Hari-hari berdepan dengan risiko juga. Sebab mengajar anak murid dia nak ambil SPM. Mengajar tak apa, jangan dia rotan kita. Dia sekarang ni, dia berdepan dengan anak murid dia berdepan dengan risiko jangkitan. Sebab kita tak tahu anak murid ni ke mana. Betul. Dan lagi satu, kalau anak murid ni kena, rasa bersalah tu. Sebab dia nak menduduki SPM, dia tak boleh duduk SPM. Jadi isteri kita ni, wife saya cikgu, dia sentiasa rasa bimbang. Takut anak murid dia kena dan tak boleh periksa SPM. Saya baru je bersembang dia, saya tanya dia, sebenarnya sekolah ni apa masalah dia? Macam mana nak selesai?
Dia cakap sekolah ni boleh selesai dengan kasih sayang. Itulah cikgu jawapan dia. Memupuk kasih sayang. Sayang dengan anak murid apa semua ni, selesai lah masalah. Ya. Jam saya. Tapi hari ni tajuk kita saya. tentang buku. Buku ni. Tajuk tu ada sikit hilang. Tak ada. My Story, Justice in the Wilderness. Yep. Nasib baik. Saya saja buat silap tu. Sebab ada orang buat silap dan dia kena troll lah. Wilderness kan? Dia wilderness. Kenapa tu, Tuan? Dia bukan wilderness. Sedangkan perkataan asal dia wild. Betul. Kenapa jadi wilderness? Itulah keanehan bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris ni kadang-kadang perkataan asas dia bunyi dia lain, tapi bila jadikan perkataan tambahan ataupun perkataan pendua, maka sebutannya jadi lain. Wild jadi wilderness. Maksud dia? Maksud dia lebih kepada wilderness ni adalah keadaan yang hilang, sesat. Seolah-olah kesesatan dalam belantara. Jadi wilderness tu bayangkan macam belantara. Jadi sebab itulah buku ni kalau kita tengok, belakang ni banyak pokok-pokok. Kalau kita tengok banyak pokok-pokok. Saya percayalah design yang dibuat oleh penerbit ni melambangkan wilderness. Dia mesti penulis dah setuju baru dia print kan. Lepas tu belakang dah hitam dengan hijau gelap macam tu. Gelap. Jadi it's actually wilderness ya. Wilderness. Maksudnya keadilan dalam belantara kesesatan. Lebih kurang macam tu. Bukan belantara saja, belantara kesesatan. Yes. Jadi keadilan ni kira tergapai-gapai. Macam mana kita nak dapatkan mencari ataupun pungut keadilan tu sedangkan di dalam keadaan terluas, sesat yang luas. Itu saya percaya adalah konsep dan tajuk yang diambil oleh penulis dan penerbit untuk buku memoir Tommy Thomas ni. Tajuk kita ni memoir ataupun memualkan. Kan? Tapi orang ramai jangan tanya pasal kandungan buku ni lah. Sebab ni buku ni Tuan Hanif punya, dia dah tanda semua. Kalau saya tanya tentang konten buku ni, dia akan refer, lawyer biasalah, buku penuh. Dia akan buka satu bab, kita satu hari duduk sembang pasal buku ni saja. Tapi kita nak sembang berkaitan isu yang related dengan buku ni, bukan tentang buku ni. Baik. Sebab bila penulis ni menulis, dia menyebabkan ramai orang tiba-tiba melompat dan marah. Kenapa tu, Tuan? Saya rasa sebab itulah awak pilih tajuk hari ni kan. Memuar atau memualkan. Memuar tu bermaksud ingatan. Memori, catatan, riwayat hidup. Sebutan tu pun ramai orang tak tahu. Memoir. Memoir kan. Ada orang buat memoir kan. Lebih kepada Perancis tu. Memoir kan. Jadi walaupun memualkan yang awak pilih ni tajuk ni saya percaya adalah kerana ramai yang komen setakat ini. Buku ini keluar sejak 31 Januari. Ada yang dah beli, alhamdulillah saya pun dapat satu naskah ni. Dan ramai juga yang telah cuma baca daripada petikan-petikan yang dilaporkan. Tapi respon awalan ramai pihak ni adalah berbaur kepada fed up, berbaur kepada tidak puas hati dengan kandungan buku tu. Jadi sebab itulah tajuk yang saya rasa saudara Boran ni pandai pilih tajuk ni. Memualkan. Adakah ini satu riwayat yang ingin dikongsi ataupun kandungan yang memualkan? Jadi it's an interesting thing. Pertama sekali saudara Borhan, yang saya rasa kita kena ambil iktiraf. Sesiapa sahaja mempunyai hak untuk menulis. Nak tulis apa, tulislah. Tetapi apabila ditulis, dua perkara. Kandungan tulisan awak tu adalah hak kita untuk bincang. Adalah hak kita untuk analisa dan memberi pendapat. Sama ada kita setuju ke tak setuju. Dan pendapat yang kita beri ni boleh dalam bentuk tulisan kalau kita nak. Memuar satu lagi kot. Ataupun boleh macam ini. Discussion. Sebab hak bersuara, iaitu secara menulis ataupun bercakap, terjamin di bawah Perlembagaan Perkara 10. Tetapi yang keduanya, kita nak bersuara, Tommy Thomas nak tulis, kita nak bincang apa yang tulis, kita semua tertakluk kepada undang-undang. Yakni, apa yang kita tulis, apa yang kita cakap, jangan sampai masuk sempadan hak orang lain. Kalau ia mungkin dia ambil tindakan undang-undang sivil ataupun laporan jenayah, jangan pula kita membuat perkara yang melanggar peruntukan jenayah. Jadi inilah perkara yang menjadi risiko sesiapa yang menulis atau bersembang. Dia jangan sampai kita memfitnah. Yes. Nanti kita kena sama. Ada tiga perkara. Fitnah, menghasut ataupun menghina mahkamah. Ini berkaitan dengan buku ni. Sebab apa? Dia menulis sebagai peguam negara. Bila seorang yang menulis sebagai Perdana Menteri lah contohnya, orang akan anggap apa yang ditulis adalah perkara yang betul dan tepat dalam
jawatan Keperdana Menterian. Ya, sebab jawatan dia tu terlampau besar. Betul, dan di sini Peguam Negara, jawatan tertinggi perundangan negara. Dia dah angkat sumpah. Jadi bila dia tulis, siapa yang baca ke tak baca pun, yang dengar pun dia anggap mestilah dia cakap betul. Jadi di atas tanggungjawab yang orang letak atas hormat kerusi tersebut, kita bertanggungjawab sebagai bekas Peguam Negara ataupun Peguam Negara untuk menulis dengan berhemah, dengan tepat faktanya. Pandangan tak apa. Pandangan boleh berbeza, tapi fakta kena betul dan tepat, dan jangan wujudkan kontroversi. Dan saya percaya itulah yang antara komen yang orang bangkitkan. Bukan soal hak dia nak menulis. Hak tulisan dia tu berdampingan dengan risiko pendedahan kepada ketidakpuasan hati yang boleh memunculkan tindakan perundangan sivil, jenayah ataupun penghinaan mahkamah. Saya harap itu secara awal lah. Secara awal supaya kita faham arah mana kita nak pergi. Betul. Kita kalau boleh nak jemput sekali, Tommy Thomas datang. Ya. Tapi sebab itu hari ada satu Jom TV ke? Ya. Baru Jom nak channel. jemput dia dah deny di Malaysia Insight. Ada berita kata dia takkan tampil lah. Ya, dia macam ni sebenarnya. Memang betul. Saya plan tu nak jemput dia sekali sebab kita nak berlaku adil. Ya. Supaya bila kita discuss dia ada di sini. Saya dulu wakil utusan di Indonesia. Indonesia biasa buat program macam ni. Kalau dia ulas tentang buku, penulis buku tu mesti ada. Betul. Sampai satu tahap nulis buku sakit hati, baling buku kena ke panelis, mata masuk hospital berjahit pun ada. Sampai macam tu. Tapi mata awal okey? Saya okey. Tapi sebab bila kita tengok respon dia dekat Malaysia Insight tu, kita pun membatalkan hasrat lah. Jadi saya setuju, Cik Borhan. Saya setuju. Bagi saya pun, saya lebih puas hati kalau apa yang saya komen tu secara adil dan saksama. Betul. Pihak berkenaan ada dengan kita. Betul. Sebab itu yang Jom Channel memajukan jemputan. Tapi saudara ataupun minta maaf Tan Sri Tommy Thomas telah pun menolak jemputan tersebut. Sebenarnya dalam Jom Channel tu kan mereka bersedia kalau dia hadir untuk diadakan perbincangan dalam bahasa Inggeris. Sebab kita faham dia mempunyai sedikit kekangan dalam perbincangan dalam bahasa Malaysia. Tapi beliau telah pun menolak, dan di situlah saya sebenarnya tidak begitu puas hati. Sebab apa yang kita bincang bagi orang yang dengar macam sebelah pihak. Sebelah pihak. Tak adil lah. Tak adil, it's not right. Kami dalam bidang guaman dan Cik Borhan pun daripada dulu sebagai wartawan di mahkamah dan di luar akan cuba mencari poin-poin daripada pihak yang berpendapat berlainan untuk tulis. Kalau tidak setuju, tidak. Cik Borhan rasa tak puas hati yang kalangan tu. Betul. Ini sama. Dulu tapi macam mana dia tolak? Dulu kekangan nak buat program bual bicara secara berdepan susah dulu sebab masyarakat kita belum terima tentang keterbukaan media. Sekarang ni dah terbuka. Masyarakat boleh terima, tapi individu yang terlibat pula belum boleh menerima. Sepatutnya kita boleh duduk sekali dan berbincang. Betul. Di platform ni. Tan Sri ada, Tuan ada, saya ada. Kalau ada lagi panelis lain, ahli akademik kan nak join, lagi best kita discuss. Saya haraplah secara am ni saya cakap, saya harap bukan soal isu buku ni, mana-mana isu semasa di negara kita. Betul. Semua pihak sama ada TV Prima ataupun TV utama maupun TV-TV ataupun blog-blog dan juga channel portal ni, semua patut berani dan kerajaan patut faham hak bersuara dan hak menerima pendapat ni. Biarkan RTM, TV3, Astro untuk mengadakan program tanpa ada had kena jemput orang tertentu saja. Tak boleh jemput orang yang berpandangan lain. Itulah kerosakan yang wujud di negara kita, Saudara Borhan. Panelis tu semua bersetuju saja. Kalau ada 6 orang semua dari A sampai seterusnya semua saya bersetuju dengan pendapat. Orang ni pun saya bersetuju dengan pendapat. Jadi tak perlu buat discussion. Borhan, sebab itulah sebelum Pakatan Harapan pun saya tak pernah dijemput. Masa Pakatan Harapan pun saya tak pernah jemput. Sebab dia orang tahu dia orang tak boleh nak dengar apa saya nak cakap. Sebab kita, bagi saya yang betul adalah betul. Tak kira siapa pemimpin, tak kira siapa parti. Sama dengan wartawan, betul? Dan yang mana yang salah, kita akan cakap salah. Cuma mungkin nada tu kita kontrol lah. Kita tengok level orang tu di mana, kita kontrol. Kita tegur tapi dengan lebih berhemah. Itu dah cara. Okey.
kita dah sembang, kita tengok soalan masuk banyak ni. Ya. Silakan. Saya nak tengok soalan je. Saya nak kena scroll balik ni. Banyak sangat masuk. Tak apa, saya free petang ni. Silakan. Ada Faizul Azami Abdul Wahab. Dia kata piduk zoo secure. Dia suruh duduk di zoo. Selamat. Di zoo secure. Maksud dia mungkin daripada pergi hutan belantara mencari keadilan, pergi duduk kat zoo. Zoo tu menjadi bagi saya lah. Saya tak tahulah siapa yang dicuba nak sindir. Tapi kalau dimaksudkan, ya, kalau seseorang tu nak bersuara, maka bagi saya dia kena berani menghadapi kritikan. Sama ada kritikan positif ataupun negatif. Jadi kalau tidak hendak, mungkin daripada menolak jemputan, baik duduk di dalam zoo, lebih secure. Itu mungkin maksud dia. Tuan Hanif mesti ada Coca-Cola dalam poket. Kita siasat, ada tak? Bukti. Tapi masalahnya Cik Borhan, tak pernah saya dapat royalty. Kena tuntut lah. Jadi tuntut. Saya rasa mungkin Okey, Suara lepas ni Merdeka Coca-Cola tajam pula. Suara Merdeka kot nak buat tuntutan bagi pihak kita. Kita Sebab masuk dalam program hari ni. Kita Coca-Cola kan. Cakap kita ada program dengan Tuan Hanif. Dia peminat Coca-Cola. Coke Zero ya. Coke Zero. Sebab saya ni kencing manis. Sejak 22 tahun yang lalu. Jadi lama. jadi saya tak minum yang bergula biasa. Coke Zero ni dia tak ada gula biasa. Dan saya dah semak dengan mesin nama ni, diabetik saya. Bukan satu pembohongan. Bukan satu pembohongan. Jadi saya cek bukan satu batch. Pada mula-mula saya beli lebih kurang berbelas tahun lalu, saya akan cek 3 bulan sekali untuk tengok ada tak gula. Memang tak ada. Setakat. Cek dengan mesin. Ya, boleh. Dia macam ni, you ambil dulu, you bangun pagi, you ambil berapa gula you. Lepas tu you minum saja, jangan makan dengan minum Coke Zero sebotol. Compare lah. Lepas habis 45 minit sebab penghadaman dalam setengah jam 45 minit. Lepas tu you check balik. Kalau sama ataupun turun, maksud dia memang tak ada gula. Itu je. Itu saja. Memang Coca-Cola kena bayar ni. Siap bagi review lagi. Baik. Pak Aruk, terima kasih kata terbaik Suara Merdeka. Banyak nyanyi lagu Rukun Negara. Dia suruh nyanyi lagu Rukun Negara pula. Ini siapa? Syazali bin Syahrum Zali. Dia kata banyaklah ni soalan lagi. Saya balik pada apa yang saya baca. Tuan selalu komen tentang isu-isu ni, terutama yang berkaitan dengan Tun Mahathir. Kan? Bila dalam buku ni banyak juga menyentuh tentang Tun Mahathir dan Tuan pun banyak mengulas tentang tu, maupun betulkan apa yang ditulis dalam ni. Kenapa Tuan memilih topik itu? Baik, dia macam ni sebenarnya. Saya nak perbetulkan sedikit Cik Borhan. Saya menulis ni dengan kerap sejak tahun 2016. Iaitu sejak kita berjuang lawan Najib Razak. Tapi saya tak setuju bahawa saya akan tulis cuma memilih pada Tun. Tidak. Itu hakikatnya. Boleh semak semua CD saya. CD 1 hingga baru tadi. Tadi CD ke berapa? 2492. 2492. Banyak. Jadi dalam CD-CD ni saya tak pernah pun mengambil ataupun mengambil pihak. Pada hakikatnya Tun sebagai seorang negarawan, kebanyakan perkara yang dia buat adalah mengikut kepada perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Jadi tak perlu kita komen. Yang masalahnya adalah bila orang tak mengikut perlembagaan dan kedaulatan undang-undang, maka kita wajib komen sebagai peguam. Ada hadis Nabi pun mengatakan, sebaik-baik orang adalah mengangkat tangan kalau perkara itu mungkar. Dan kalau tak berani nak mengangkat tangan, maka mulut. Dan paling kurang imannya adalah berdoa dalam hati. Tapi bidang saya adalah guaman. Jadi saya kena lantang. Tidak akhirat saya kena jawab. Jadi pokoknya di sini bukan soal Tun. Tapi dalam buku ni, memang betul. Isu yang terbangkit adalah berkaitan dengan peletakan jawatan Tun pada 24 Februari. Kenapa? Sebab apa yang berlaku, hakikatnya, kronologi akan menunjukkan. Sebelum buku tu keluar pada 31 hari bulan Januari, the whole book ni, sebelum semua buku ni keluar, penerbitnya telah cuba promo buku ni. Dan dia mengambil petikan-petikan tertentu. Dan dedahkan dia kepada portal-portal seperti Wipes,
FMT dan sebagainya. Teaser lah kononnya. Teaser. Dan yang pertama teaser yang keluar, boleh semak. Ini hakikat, fakta. Kalau saya tak betul, boleh betulkan saya. Yang pertama sekali adalah tentang dia kata pada hari pertama dia dilatih, esokannya tu Tun minta dia letak jawatan. Ada keluar. Mula-mula. Yang tu saya tak perlu komen sebab itu antara Tun dengan dia. Itu adalah fakta. Ataupun perbualan yang dia kata begitu dan mungkin Tun kalau setuju tak setuju itu perkara fakta. Itu antara mereka berdua. Saya tak komen. Tapi keesokannya keluar pula satu lagi cebisan, petikan yang mengatakan sebenarnya Tun meletakkan namanya sendiri sebagai interim Perdana Menteri. Agong ke bawah dulu yang Pertua Agong kononnya nak lantik Wan Azizah. Jadi bagi saya ini bukan soal Tun. Ini soal kesejahteraan negara. Apa yang dikatakan oleh Tommy Thomas tu adalah mengungkit suatu perkara yang tidak pernah orang tampilkan sebelum ni sebagai fakta. Ke bawah Duli Agong semasa dia berucap dalam titah di Parlimen pada bulan Mei, 18 hari bulan Mei 2020, iaitu Parlimen satu hari itu, dia memberitahu saya telah meminta dan merayu Tun untuk terus kekal sebagai Perdana Menteri, tetapi dia enggan. Jadi saya telah menawarkan, dia telah bersetuju untuk menjadi Perdana Menteri interim. Tak pernah pun ke bawah dulu yang di-Pertua Agong mengatakan dia nak lantik Wan Azizah. To be fair, Datuk Seri Wan Azizah pun tak pernah bangkitkan benda tu. Kan? Datuk Seri Anwar pun tak pernah cakap. Jadi di manakah dia yang dikatakan Tommy Thomas mendapat maklumat ni? Dan bagi saya, bila kita tulis, dia tak ada di... Itulah saya nak come to that. Bagi saya, bila seseorang tu tulis perkara yang sekontroversi macam tu, faktanya, maka fakta itu patut dibuktikan, wajib dibuktikan. Apatah lagi oleh Peguam Negara. Jadi bila saya perolehi buku tu, maka saya telah membuka dan membaca buku tu, mencari kenapa Tommy Thomas tulis macam tu. Tapi pada hakikatnya, daripada muka surat 270 sampai 274, siapa nak boleh baca secara confirm 470 hingga 473 secara sahnya dalam 3-4 muka surat itu, Tommy Thomas memulakan cerita dia macam ni. Kita sentuh isu ni lah sebab itu yang ditanya. Dia mengatakan dia sebenarnya pada hari itu 24 hari bulan Februari 2020 dia sebenarnya berada di mahkamah mengendalikan kes SRC. Dan dalam tengah hari, dalam perjalanan pulang ke Pejabat Peguam Negara, jam lebih kurang 1:30 tengah hari, dia telah mendapat telefon atau pesanan daripada kawan dia mengatakan Tun telah meletak jawatan. Itu kali pertama dia dapat tahu, lebih kurang 1:30. So dia kata dia terus bergegas. In fact, sebelum bergegas, dia telefon dulu pembantu akhbar Tun, saudara Syamsul, dan bertanyakan betul ke? Jadi Syamsul kata, sahlah Tun dah hantar surat tu dan ada temu janji dia dengan Agong petang ni. So dia ni maksudnya Tommy Thomas terus bergegas ke Pejabat Tun. Nah, dalam buku ni tak pasti Pejabat Tun yang dimaksudkan pejabat PMO di Putrajaya ataupun di pejabat Yayasan Kepimpinan Perdana, yang mana juga adalah di Putrajaya. Tak pasti, dia tak nyatakan. Dia kata Pejabat Tun. Dia tak kata pun pejabat rasmi Perdana Menteri. Ya. Jadi tak apa, dia pergi mana pun, dia kata dia sampai di situ lebih kurang pukul 2 lebih, memang kosong. Tidak ada orang. Dan dia terus kembali ke Pejabat Peguam Negara. Mengikut rentetan cerita dia pasal perkara tu, pukul 7 dia dapat panggilan daripada Ketua Setiausaha Negara berkaitan urusan jemaah menteri dah letak jawatan ke, dah dibubarkan ke apa. Jadi pokoknya dalam buku ni, dalam keempat-empat muka surat ataupun mana-mana muka surat lain, tidak ada langsung bukti Tommy Thomas berada di istana semasa negara bersama dengan Tun. Bersama dengan Tun dan bersama dengan Kebawah Duli yang di-Pertuan Agong. Jadi kenapakah dia bangkitkan suatu perkara yang dia sendiri tidak dapat buktikan sebagai fakta? Ini bukan soal Tun semata-mata. Ini soal mengheret nama baik Kebawah Duli yang di-Pertuan Agong, istana, ke medan pertikaian. Bolehkah kita buat macam tu? Awak sebagai wartawan tidak akan menulis suatu perkara yang awak tak pasti. Betul. Kalau awak nak tulis, saja, bukan hearsay. Hearsay pun bagi tahulah daripada siapa.
Tak ada pun dalam buku ni dia kata, oh saya diberitahukan oleh Dr. Wan Aziza, kata dia dapat tahu daripada ni, dan orang tu dapat tahu daripada si Polan. Si Polan tu tahu daripada tukang cuci bilik di istana. Bagi tahulah kalau itu sumber dia. Tak ada sumber. Saya cabar, siapa yang tak percaya, bacalah buku ni. Jangan dengar cakap saya. Baca buku ni. Dengan jelas. Ada tak sumber perkara berkaitan dengan isu 24 Februari 2020 dinyatakan oleh Tommy Thomas? Tiada. Tak ada. Bila tak ada tu yang masalahnya, orang yang baca akan menerima itu sebagai betul. Fakta. Dan bila orang terima sebagai betul, maka wujudlah kontroversi yang mempersoalkan, kenapa Agong buat macam tu? Kenapa Tun buat macam tu? That's not right. Sebab itulah saya bangkitkan komen saya. Dan sebab itulah saya bersetuju untuk pergi dalam program dengan Jom Channel dan dengan atas jemputan Saudara Borhan di sini. Sebab bagi saya, kita bertanggungjawab sebagai rakyat Malaysia untuk bercakap benda yang betul, dan kita boleh berbeza pendapat, tapi fakta tu kena betul, tidak boleh diada-adakan. Dan fakta tentang isu Wan Azizah bagi saya telah diada-adakan. Saya tambah sedikit je. Apa yang berlaku dalam bukunya selepas itu, dia mengatakan keesokan harinya dia sebenarnya sempat berjumpa dengan Agong untuk seketika, lebih kurang 5-10 minit. Sebab pada masa itu sebelah pagi ada upacara angkat sumpah Ketua Hakim Borneo, iaitu Yang Amat Arif Abang Iskandar. Dan semasa rehat, masa minum kopi, dia ada berbincang. Tapi dia mengatakan tidak ada langsung isu yang berlaku peletakan jawatan dan pelantikan Tun sebagai peguam, sebagai Perdana Menteri interim, tidak langsung ditanya pun. Kenapa dia tak tanya? Dan keesokan harinya, dia mengatakan dalam buku dia pergi jumpa Tun. Dan dia mengatakan dalam buku, dia tak tanya langsung Tun tentang 3 perkara. Nombor 1, kenapa letak jawatan. Nombor 2, sepatutnya dia tak perlu letak jawatan. Kononnya itu pendapat Tommy Thomas. Saya akan bincang kalau awak, Saudara Borhan, tanya tentang perkara tersebut. Yang ketiga, tentang mencadangkan nama dia sendiri. Dia tak tanya. Kenapakah dia tak tanya perkara yang dicakap dalam buku? Itulah dia mungkin macam ni, masa tu dia tak terfikir. Tapi masa menulis buku, sedap ni kalau bubur. Yang ni lah masalahnya Cik Borhan. Dia bukannya seorang blogger, cyber trooper. Dia bukannya penulis sensasi, novelis. Dia memegang jawatan peguam negara. Kita hormat apa yang dia telah lakukan untuk negara. 21 bulan dia berada di situ. Kalau dia tulis novel lain. Ini memoir. Memoir yang memualkan berkaitan isu tersebut. Tapi kan Cik Borhan, sorry lah saya nak kena sentuh benda ni. Saya sarankan orang baca buku ni. Sebab dalam peringkat awal, sarankan orang baca buku ni. Yes. Sebab di peringkat awal, dalam bab 1 sampai 27, memang cerita dia menarik. Tentang sejarah hidup dia, keluarga dia yang datang daripada Kerala, dan beliau juga menyebut dan menghuraikan bagaimana Syrian Christian, iaitu satu gereja berasingan dalam Kristianiti dikembangkan di kawasan Malabar, di very detail, interesting. Dan kemudian cerita pembesaran dia zaman 13 Mei, sekolah dia di Victoria Institute, dia pergi ke England dan sebagainya. Saya dengar tuan cerita pun saya dah tertarik. In fact, satu malam tu bila saya mula dapat pada hari Selasa tu, hari Isnin, hari Ahad malam, hari Isnin. Jadi pecah tembelang lah. Saya telah baca tu saya tak baca lagi lah ni. Sampai saya tak sedar dah pukul 5 pagi. Punya sedap membaca ni. Punya sedap. It's a very good book. Sampai ke topik at least sampai childhood. Topik 27. Bab 27. Sampai 27 ni masih best. Masih okey. Yang bukannya soal lepas 27 tak okey, tidak. Tapi lepas 27 itulah yang saya menampilkan persoalan. Sebab ditulis pada masa itu dalam kedudukan dia peristiwa-peristiwa sebagai peguam negara. Bila tulis sebagai peguam negara, tanggungjawab tinggi. Tak boleh buat fakta yang tak wujud, tak boleh cipta fakta, dan tak boleh mendedahkan diri sebagai peguam negara kepada pengambilan tindakan penghinaan mahkamah contohnya, ataupun mana-mana kanun atau peruntukan khusus. Tapi topik dia memang sedap ni.
Baca, insyaAllah. Topik dia memang sedap. Saya baca ni, sebab sebahagian besar dari topik dia tu, saya terlibat. Wartawan ni, dia terlibat dalam saya rasa kan menggarap sejarah, membentuk dan secara langsung, secara tidak langsung. Saya rasakan dalam buku ni ada ramai juga yang lain komen tentang pendapat beliau berhubung, pendapat negatif beliau berhubung dengan peranan Tun Abdul Razak berkaitan 13 Mei. Ada juga pandangan negatif beliau tentang penglibatan bekas Ketua Hakim Negara Tun Hamid Omar berkaitan dengan pelucutan jawatan Tun Saleh Abbas. Now, pendapat-pendapat beliau ni ramai juga sanggah. Tapi bagi saya, itu adalah untuk forum orang-orang yang terlibat untuk menyanggah atau bersetuju dengan cara yang beradab seperti mana yang kita buat di sini. Tapi kita tak persoalkan hak dia untuk memberi pendapat. Sebab pada masa itu, pada masa perkara itu berlaku, dia peguam biasa. Dia bukannya peguam negara. Jadi kalau dia nak bagi pendapat tentang perkara masa itu, bagi saya no issue. Tapi yang menjadi isu adalah perkara yang awak tulis semasa jadi peguam negara. Tapi walaupun no issue pada masa itu, bukan maksud dia boleh cakap apa dia nak. Kalau apa yang cakap tu salah, maka keluarga Tun Razak, Allah yarham Tun Haji Abdul Razak, keluarga Tun Hamid Omar dan mana-mana pihak lain boleh, jika mereka mahu ambil tindakan, dan terserah kepada mereka untuk mengambil nasihat mana yang perlu. Itu yang saya kata. Kita nak tulis, tapi kita tertakluk kepada peruntukan undang-undang. Tak boleh masuk sempadan hak orang lain. Tak boleh melanggar undang-undang. Tak boleh masuk menjadi menghina mahkamah. Apa sebab saya kata menghina mahkamah? Sebab dia ada menulis benda-benda yang berkaitan kes mahkamah. Yes. Now, kes mahkamah, kalau dah selesai. Ini belum selesai. There you go. Macam contoh, ada satu bahagian ditulis Cik Boran ni yang memang sensitif. Ada satu isu kita tahu. Saya baru tengok tajuk pun saya dah takut sebab ada kes masih berjalan. Betul. Tajuk dia SRC. Saya ni wartawan nak menulis takut sebab penjara 2 tahun. Yes. Penjara itu maksimum. Mungkin nak betul, kena. Betul. Pasal kita tak pandai tak ada duit nak ambil lawyer yang bagus. Kemungkinan besar kita akan kena penjara 2 tahun. Itulah dia kan. Jadi bagi saya, kita tahu Tommy Thomas telah membuat sedaya upaya dia pada masa dia dilantik jadi peguam negara untuk membawa orang-orang yang dipercayai salah ke medan mahkamah. Dan kita sudah memperoleh satu sabitan berkaitan SRC dan ada kes yang masih berbicara. Tapi hak pembelaan untuk menampilkan pembelaan dan biar mahkamah buat keputusan. Betul. Nah, masalahnya apabila ditulis tentang Jolo dalam buku ni, ada bahagian ditulis yang bagi saya sebagai peguam mungkin menimbulkan masalah kepada pasukan pendakwa raya semasa rayuan SRC dan juga bicarawan yang Adakah buku ni boleh dijadikan sebagai rujukan di dalam mahkamah? Kenapa tidak? Sebab pihak pembelaan akan mengatakan yang Arif ini peguam negara yang bukan wartawan yang menulis. Peguam negara yang membuat keputusan kes SRC di mahkamah, dia kata Najib bertanggungjawab. Sebab segala benda yang Jolo buat tu adalah atas arahan dan pengetahuan Najib. Memang itulah persembahan dan itulah kepercayaan keterangan pihak pendakwa raya. Dan saya percaya itulah antara keputusan yang telah dibuat oleh Hakim Nazlan dalam SRC dan bergantung kepada kes-kes lain. Tapi dalam buku ni cara ditulis, bukan kata salah, tidak. Cara ditulis boleh memberi tafsiran bahawa ada buku. Saya baca ni. Baca ni penting. Baca. Baru ada orang yang tak baca lagi. Yes. Okey, tuan baca, saya sekejap, tengok soalan. Boleh, awak boleh tengok soalan dan biar saya baca. 265. Kalau tak kan orang kata ni cakap je. Manusia ni kan bila kita brand rokok pun kena royalty tu. Bila kita bincang pun orang kutuk, bila tak bincang orang kata biar. Tapi saya tak kisahlah awak nak kata apa, katalah. Di muka surat 265, Saudara Borhan. Saya baca dalam bahasa asal dia. Ya, okey. Perenggan 2, yakni baris yang ke-8 ke atas. Dia mengatakan begini, the Najib / Jolo relationship was cemented in 2009 and climbed to stratospheric heights over the years. Who was the puppet master and who was the puppet? Who was the real decision maker and who was second in influence? No outsider can accurately comment on the nuances of their friendship, proximity, trust and closeness. It was a partnership made in hell, consummated on earth. Now,
the issue of hell and earth itu bukan isunya. Isunya dalam ayat ni, saya baca pula translation, saya tafsirkan setakat mana saya boleh. Ya. Perhubungan Najib Jolo telah pun disimenkan pada tahun 2009 dan telah naik mendongak ke tahap tertinggi bertahun lamanya. Siapakah dia? Tukang pepatung. Dan siapakah dia? Pepatung. Siapakah dia yang sebenarnya membuat keputusan? Dan siapakah dia yang kedua memberi pengaruh kepada keputusan? Tidak ada mana pihak luar yang setepat mungkin boleh memberi komen berkaitan persahabatan, kerapatan, kepercayaan dan ketolanan kedua-dua orang ini. Itu adalah perkongsian yang telah pun diwujudkan, dimunculkan di neraka dan dilaksanakan di dunia. Nah, apakah maksudnya? Dia mengatakan secara tak langsung sebagai pegas peguam negara, dia sendiri tak tahu siapa yang lebih kuasa daripada antara Najib atau Jolo. Siapa yang lebih berkuasa, siapa puppet master, siapa yang jadi puppet, dia pun tak pasti. Bukankah ini mungkin, saya tidak kata akan, mungkin menampilkan masalah. Ya. Dan oleh kerana itulah pihak pendakwa rakyat, pihak peguam bela Najib, saya percaya akan mungkin tampilkan permohonan di rayuan nanti untuk mengambil muka surat tu, transkrip tersebut dan jadikan sebagai keterangan baru untuk menunjukkan apa yang ditampilkan di mahkamah adalah berbeza dengan pandangan peguam negara yang membuat keputusan membawa kes ke mungkin bekas peguam negara akan disapina. Bukan sapina. Soal dia sekarang ni di Mahkamah Rayuan di SRC tidak ada saksi. Cuma mahkamah akan tengok kalau benda tu relevan dan mahkamah buat keputusan. Kalau dia nak dengar sendiri, maka Mahkamah Rayuan boleh panggil orang yang tidak memberi keterangan berbeza, memberi keterangan berasingan di Mahkamah Rayuan. Tapi I'm not talking about the process. Saya bermaksud satu sahaja, Saudara Borhan. Bukankah ini menimbulkan permasalahan dalam kes SRC dan 1MDB yang dia sendiri bawa di mahkamah? Kenapa bagi masalah? Sebagai seorang peguam, dia patut tahu. Kenapa nak tulis macam tu, nak buat sensasi? Suatu perhubungan yang dicipta di neraka dan kemudian dilaksanakan di dunia. Baik, sedap bunyinya. Sedap. Tapi maksud dia, awak sendiri sebagai peguam negara tak tahu siapa yang lebih pengaruh, Najib ke Jolo. Tapi di dalam kes di mahkamah, apa yang awak cakap? Awak kata Najib. These are the things. Ada satu lagi bahagian berkaitan kes lain. Kita tahu kan, ada orang cakap ni kan. Ya. Dia kata ni Abi Ihsan, Tuan Hanif. Mungkin tak ada co-writer di belakang penerbitan buku ni, mainly political motivated. Well, apakah sebab sebenar belakang tulisan Tommy Thomas, saya tidak mau komen. Sebab itulah kita nak dia berada di sini untuk dia sendiri jawab. Tapi memang secara objektif bila saya baca dan saya tengok, it's not fair to say all that. It's not right. Ada muncul setengah statement dia berpolitik. Saya bagi contoh. Tapi kalau kata politik, tak ada pihak yang dia tak saya bagi contoh. Saya bagi contoh. Pasal isu 24 Februari itu. Dia punya pendapat. Dia kata sepatutnya Tun tak perlu tak jawatan pun. Dia kata Tun selesa dan selamat untuk continue sebagai Perdana Menteri. Itu adalah dalam pandangan jujur saya. Suatu pandangan perlembagaan yang salah. Yalah. Sebab apabila Sheraton Move telah berlaku, beberapa ramai ahli Kerajaan Pakatan Harapan Wakil Rakyat telah keluar, maka majoriti Pakatan Harapan telah jatuh. Di bawah di bawah perkara 43.4, Tun sebagai Perdana Menteri kena letak jawatan, dia tak boleh pilih. Betul. Jadi kenapakah seorang peguam negara boleh berpandangan, Tun tak payah letak jawatan dan kabinet pun tak gugur bagi dia? Mana boleh? Perkara itulah satu pandangan yang kilaf dari segi perlembagaan. Jadi kalau dia boleh bagi pandangan seperti itu, adakah ianya bermotifkan politik, bukannya undang-undang? Itu sebab muncul persoalan tu. Adakah niat dia bagi komen tersebut adalah kerana dia berpendapat kalau Tun tak ikut apa yang Tun percaya dia patut ikut, maka kita tidak akan ada masalah politik. Yang penting adalah perlembagaan, bukan politik. Politik berada di bawah perlembagaan. Jadi bagi saya, apa sebabnya kena tanya dia lah.
Tapi saya cukup... Dia kena tampil dan menjelaskan Yes. apa yang dia tuliskan. Dan yakinkan rakyat, Yakinkan rakyat. bahawa perkara 434 adalah seperti mana yang dia cakap. Padahal saya berani cabar untuk berhujah benda tu dengan Tan Sri Tommy Thomas berkaitan kenapa dia salah secara jelas berkaitan isu peletakan jawatan tun selepas Sheraton move. Jadi ini yang menjadi masalah. Antara perkara yang ditulis berkaitan ke peguam negaraan dia. Bukan perkara-perkara hidup dia semasa dia jadi peguam biasa. Itu tak ada isu. Itu pendapat dia. Itu pun kalau salah, orang-orang berkenaan nak ambil tindakan, ambil lah. Sebab tu peguam-peguam negara, bekas-bekas peguam negara sebelum ni tak menulis tentang kejaya dia. Saya nak cakap betul ke Encik Borhan di sini di kaca ni kan. Kalau nak ikutkan, saya pun nak tulis. Saya Dah pun lama. Saya ni nak tulis juga. Tapi saya fikir risiko tinggi. Saya banyak benda yang saya tahu, yang saya simpan dalam kepala otak. Jadi macam ni. Ya, Tapi itu wartawan tu. Ya, ya. Ini peguam negara berani betul. Kenapa dia berani sangat macam tu? Ustaz? Bukan soal berani tak berani. Kita kena berani kerana benar. Itu pokoknya. Tapi bukan soal berani. Bagi saya dia bila kita kokoh. cakap berani kerana benar, kita rasa kita benar. Tapi sebenarnya belum tentu benar. Baik. Sebab itu kita perlukan kedua-dua pihak di sini. Untuk rakyat menilai. Kalau kita benar, insya-Allah kita dapat yakinkan apakah landasan kepada membawa kepada kebenaran yang kita yakin tu. Kalau kita tak berada di sini dan kita tak nak berbincang perkara tersebut, macam mana kita nak harapkan semata-mata jawatan kita bekas peguam negara jadi percaya dia? Adakah itu caranya? Semata-mata sebab Tan Sri Muhyiddin adalah Perdana Menteri, jadi dengar cakap dia. Boleh? Tak boleh. Saya selalu orang cakap, kenapa kau tak menulis? Pengalaman kau banyak. Boleh saya komen benda tu? Saya nak tulis, saya tak berani sebab risiko macam ni. Risiko satu hal. Kalau kita yakin apa yang kita tulis betul, risiko insya-Allah kita boleh tangani. Tapi pokoknya di sini, macam saya, yang saya kata nak tulis. Saya sebenarnya nak tulis. Risiko menulis ni, tuan, kita mungkin terpengaruh dengan minda tak sedar dan emosi kita. Itu yang saya takut. Ya, Encik Borhan, yang saya kata tulis tu bagi saya jelaskan. Sebab nanti saya tak nak orang salah faham. Banyak peristiwa yang berlaku sebelum daripada PRU 14, pada hari keputusan PRU 14 9 Mei 2018 dan di istana pada 10 Mei 2018. Pada hakikatnya apa yang berlaku di situ belum didedahkan lagi. Dan ada perkara yang berlaku tu disumbangkan oleh apa yang saya sendiri terlibat sebab saya berada di istana. Tapi sampai hari ini saya tak nyatakan. Tuan ada di situ. Saya ada di situ. Sebab Kenapa saya tak tulis? Sebab isu tersebut sudah menjadi mengakibatkan keadaan politik sekarang ini telah pun berlanjutan. Dan keadaan politik sekarang ini masih hangat. Kalau tuan tulis, Masih dia hangat. memburukkan keadaan Memburukkan lagi. keadaan antara mereka berpolitik. Dan saya bukan orang politik. Jadi biarlah bila cerita dah selesai. Bila mungkin dah PRU 15 kalau saya masih hidup lagi. Mungkin kalau perkara dah berubah, baru saya akan tulis. Itulah perkara macam mana yang Cik Borhan cakap. Bila nak tulis, kita kena tahu. Kena ada orang kata pada wisdom. What to write and when to write and how to write. Bukan nak timbulkan masalah kepada negara. Kalau saya cakap apa yang berlaku pada 10 Mei, ramai yang tidak akan puas hati. Apa yang berlaku pada 9 Mei, ramai yang tidak puas hati. Tapi saya tidak akan cakap. Apabila tiba masanya, saya akan cakap. Dan itulah yang saya harapkan dengan seorang peguam negara. Bukan bila dah retire, tak sampai 11 bulan, terus keluar fakta, tak apa. Yang betul okey, tapi pandangan sendiri tanpa disokong oleh fakta, tanpa dibuktikan mana datangnya fakta dan bercanggah dengan perlembagaan dan memasuki arena mahkamah sedangkan kes tak habis. Nampak tak? Serius. Itu poin dia. Jadi bila saya jelaskan tadi bahawa saudara Pak Borhan boleh faham kenapa saya tidak puas hati dengan kandungannya. Bukan hak menulis. Sebab tulisan dalam ni tak ada sebut nama tuan. Ada. Ada? 4 tempat disebut nama saya. Saya tak baca lagi. Ada 4 tempat disebut. Patutlah Ada. tuan kena respon lah. Tak, bukan soal. Itu pun saya tak respon pasal diri saya. Pada hari ni ada saya sebut? Tak ada. Tak ada. Tu yang saya ingat tak ada. Saya ada respon di luar kali pertama sebab ada pihak pemberita menelpon saya yang dah dapat sebahagian daripada buku tu. Dia kata kat saya,
Tuan, dalam buku tu ada dinyatakan pada masa itu Cik Anik pun nak jadi peguam negara. Ya. Okey. Dan saya telah respon. Saya telah respon. Kata kenapa itu adalah salah. Dan kenapa bagi saya Tommy Thomas sepatutnya tak langsung pun cakap benda tu. Sebab kebenaran dia adalah saya tidak pernah meminta jawatan tersebut daripada Tun. Dan saya tidak hendak. Sebab apa tahu? Sebab kalau kita ingat masa Tun jadi Perdana Menteri keempat, banyak aligasi yang dibangkitkan oleh orang luar, kononnya kronisma dan sebagainya. Jadi bagaimanakah kita kalau kita nak bawa negara kita selepas zaman kleptokrasi ke kemajuan, kepada reformasi yang betul, menegakkan kedaulatan undang-undang, bagaimanakah saya boleh biarkan diri saya yang pada masa itu mengendalikan pelbagai kes Tun di luar mahkamah dan di dalam mahkamah sebagai peguam negara? That's not right. Tak boleh. Dan pada masa itulah saya telah mencadangkan kepada Tun 4 nama. Kalau saya yang nak jawatan tu, kenapa saya cadangkan 4 nama? Nama Tommy Thomas tak ada langsung ya. Oh, ini satu pendedahan lah. Ini pendedahan. Nama Tommy Thomas tak ada. In fact, selepas Tommy Thomas disebut sebagai peguam negara, diisytiharkan pada 4 hari bulan Jun, saya sendiri telah pergi jumpa Tun sebelah petang dan memberitahu kenapa saya tak setuju. Dan saya tidak boleh sokong dengan pelantikan Tommy Thomas di atas beberapa alasan perlembagaan, perundangan, patriotisme dan nasionalisme. Saya tidak ingin huraikan di sini sebab isunya bukan saya di sini. Saya tak penting. Yang penting adalah negara. Yang penting adalah negara dan kebenaran. Jadi kalau siapa nak apa nama ni, tengok secara khusus muka surat dirujuk nama saya 229, 230, 347 dan 459. Tapi yang 229 dan 230 adalah yang kontroversi, yang tidak betul, dan yang 229 tu dia cuba nak pelekeh tanpa tujuan. Tapi I don't care about that sebab I'm not important. Kita bincang di sini bukan pasal itu. In fact, saya tak mau sebut. Selagilah Tuan bangkitkan tadi kata nama saya tak sebut, itu tak betul. Nama saya disebut. Empat. Jadi Tuan sendiri yang disebut dalam tu sendiri dah beritahu yang sebenarnya benda tu bukan fakta. Bukan fakta. Kalau bukan fakta, dia auta lah. Sebenarnya kan, pada hakikatnya, sebelum ditulis buku ni pun, ada suatu kes di Mahkamah Persekutuan yang saya kendalikan. Kes itu pun dirujuk di muka surat 347 buku dia. Yang di mana kata saya mewakili orang tersebut di Mahkamah Persekutuan. Pada masa itu, ada sedikit perbalahan mulut antara saya dengan dia. Walaupun saya tegur dengan baik, ada. Saya tak mau go on to that, not fair. Tapi pada masa itu, dia telah membangkitkan kononnya saya nak jawatan dia. Dan pada masa itu, saya telah jawab kepada dia. Kata, Tommy, if I really wanted the position as an AG, I would have asked Tun on the first day itself. And you know that. Jadi pada masa itu, saya kendalikan kes, saya dah bagi tahu, kenapa dia masih nak buat tuhmahan tu. Itu yang saya tak faham. Dan bagi saya bukan isu. Dia sendiri, walaupun dia mengaku daripada tahun 2012, dia nak jadi peguam negara. It's in the book tau, dia mengaku. Cerita dia. Dia pergi jumpa Saleh Abbas. Dia lobby ya. Lobby. Saya ada baca tentang dia melobi tu. Baik. Jadi itu tak kisah. You nak jadi-jadilah. Yalah, itu cita-cita dia. Jadi. Ramai orang bercita-cita dan melobi lah. Tak apa. Tapi bagi saya, bila awak letakkan saya dalam kategori awak, maka awak menghina saya. Sebab bila saya berjuang pada masa itu, bukan untuk diri saya. Untuk negara. Untuk kebaikan rakyat. Itu sumbangan sedikit saya kepada negara. Kenapa awak nak samakan saya seolah-olah saya nak jawatan? Ini yang dikatakan isu patriotik. Tak tahu. Kan? Orang tu kalau nak pegang jawatan yang lebih besar, dia ada kena semangat patriotik yang tinggi. Kalau tidak, dia akan hanyut ke mana-mana lah. Tapi Cik Borhan, saya nak sudahkan isu ni untuk mengatakan bahawa apa sekalipun pandangan saya yang saya sebut tentang ketidakpuasan saya, kerisauan saya berkaitan kandungan buku ini, tidak ada kena-mengena dengan kandungan buku itu berkaitan diri saya di 4 muka surat. Nothing to do with that. At all. Okay? Jadi itu adalah antara saya dengan Tommy. Saya akan membuat apa-apa langkah yang perlu jika perlu pada masa akan datang. Now what is important is kandungan buku berkaitan kesejahteraan negara.
Bukan pasal Hanif Katri atau Tommy Thomas. Kami tak penting secara individu. Makna dalam keadaan sekarang ni, yang mana lebih sesuai sebagai peguam lah? Saman atau buat laporan polis? Dia bergantung. Itu satu soalan bagus tu. Dia ada 3 perkara di sini. Kita kena faham. Kandungan buku itu boleh mendedahkan Tommy Thomas kepada saman sivil. Kalau orang yang terlibat tu adalah orang-orang biasa. Tapi kalau orang yang dikatakan difitnah tu juga pada masa itu memegang jawatan dalam perkhidmatan awam dan masih memegang jawatan, maka dia tidak boleh sewenang-wenangnya nak pergi mahkamah sivil. Jadi dia orang kena buat laporan polis sebab fitnah sivil ada, fitnah jenayah ada di bawah laporan polis. Jadi oleh itulah kita tak boleh kata kenapa nak pergi laporan polis? Kenapa tak ambil tindakan sivil? Dan sebaliknya, kenapa nak tindakan sivil? Kenapa tak pergi laporan polis? Bergantung kepada keadaan. Itu satu. Yang keduanya, kalau dia mencabar mana-mana perjalanan lancar kes yang belum selesai ataupun menanti rayuan, maka pihak-pihak berkenaan boleh buat permohonan di mahkamah. Sama ada penghinaan mahkamah ataupun untuk menampilkan kandungan buku itu sebagai keterangan. Itu 2. Ketiga, kalau ada kandungan buku itu yang mendedahkan kepada suatu keadaan yang boleh diambil tindakan mendedah maklumat semasa jawatan contohnya, maka itu boleh disiasat di bawah Seksyen 203 huruf besar A Kanun Keseksaan. Di situ perlu ada laporan polis. Tak ada laporan polis, undang-undang jenayah tidak dirujuk secara amnya. Jadi macam-macam bergantung kepada keadaan, Cik Borhan. Bukan satu laporan habis cerita. Tidak. Jadi oleh itulah orang kena faham. Jangan gopoh bagi komen. Bila orang buat laporan, bukan maksud dia orang marah dengan keseluruhan buku tersebut. Saya suka bahagian buku tersebut. Bagaimana dia bagi rentetan keluarga dia, pembesaran dia, dia jadi peguam biasa dan semuanya. Syok nak baca. Saya tak ada isu. Dia menginspirasi lah bab tu. Untuk peguam, dia boleh menginspirasi. Untuk orang biasa, dia boleh menginspirasi. Tapi bahagian yang dia tak patut tulis, itu tidak boleh dimaafkan. Dan itu perlu dinilai setiap satu isu tersebut oleh pihak-pihak berkenaan yang terbabit. Ya? Jadi, jangan soalan buat laporan polis ke saman, tak boleh jawab. Sebab soalan tu tak tepat. Dia kena tengok orang, isu tu berkaitan tentang apa. Kesesuaian dia dinilai kemudian. Mana dia kalau itu kena rujuk dengan peguam jugalah. Kena rujuk dengan peguam. Sebelum buat laporan polis. Peguam yang tidak akan tulis memoir tentang apa yang dirujuk. Sebab peguam kita ada berapa minit ni? Setengah jam dah lebih. Oh ya ke? Dah dekat sejam dah kan saya rasa. Allah Akbar. Kita janji 30 minit. 4 minit lagi sejam, kita bagi cukup sejam tu lah kot. Baiklah. Kan, sebab ramai lagi orang tengah tengok. Iya. Okey. Okay, tuan, sambung. So mungkin dia pun tak bagi keyword saya. Mungkin saya rumuskan je lah. Saya rasakan mana-mana pihak lah, sesiapa sahajalah yang nak menulis, nak bersuara, teruskan. Tapi dengan jujur, dengan ikhlas dan berpandukan kepada fakta. Kalau tidak, maka apabila orang lain yang membaca buku tersebut berpendapat bahawa apa yang ditulis itu besar kemungkinan tidak betul, tidak tepat dan salah dari segi etika ataupun sistem perjawatanan, maka jangan pula melompat macam kera kena belacan. Ya? What you do, you must abide by it. Apa kita buat, kita kena tanggung risiko dia. Ya? Jadi itu sajalah saya rasa yang pasal buku ni. Okey, saya pun nak tambah juga. Boleh? Walaupun patut saya tanya soalan, tapi saya nak tambah juga ni sebab kita ni kalau nak menulis sesuatu, selain daripada faktor-faktor lain yang tuan sebut tadi, faktor negara tu kena letak di depan. Tepat sekali. Walaupun fakta tu betul, tapi kalau dia boleh menimbulkan huru-hara ketidakstabilan, lebih baik kita tidak menulis. Kita tunggu sampai masa yang sesuai. Dan kalau masa sesuai tu tak sampai juga sampai bila, jangan tulislah. Baik kita tulis macam Piramli kata apa, buat cerita kumbang terbang, apa? Bunga kumbang terbang apa semua kan. Daripada kita menimbulkan huru-hara. Nasib baik muka awak tak macam Piramli. Tidak ramai peminat nak ikut. Sekali-sekala cukup jambang macam Piramli. Piramli pasal cerita Nujum Empat Belalang. Yang mana? Dia nujum dia ke belalangnya?
Masa dia jadi nujum. Oh, ingat masa belalang tu. Masa tu dia handsome, ada anak raja nak kan dia. Tu saya mengaku tu. Baik. So kita sebenarnya dah sampai dah terlajak setengah jam lebih. Tapi terima kasihlah Cik Burhan pasal undangan ni. Saya cukup puas hati dapat berpeluang di sini di studio yang cukup indah berwarna merah background kita ni. Betul. Jadi saya sebenarnya nak tukar nama program ni Planet. Sebab nampak macam planet, meja berpusing-pusing. Dia sebenarnya tu semua virtual. Oh ya. Dia ada satu meja lagi macam bathtub. Itu hari saya live, semua orang komen. Ai duduk dalam bathtub kan? Itu tukar meja ni dah macam dalam planet lah pula. Tapi Tuan Hani jangan serik lah datang ke Suara Merdeka. Lepas ni kita panggil lagi. Jangan Cik Burhan dengan Suara Merdeka yang serik nak panggil saya. Kita sangat gembira. Tapi sebelum tamat, saya perlu nyatakan ni, yang mana yang betul dan tepat semestinya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana yang kilaf dan pincang adalah atas kelemahan diri saya sendiri. Kalau terlebih terkurang cakap, saya minta maaf. Betul. Terutamanya kepada Tuan Thomas, saya harap beliau kalau nak adakan perbincangan ataupun apa-apa wawancara, maka saya tidak ada masalah kalau dia nak jemput. Kalau dia tak nak jemput, dan nak buat macam mana? Tapi bila dia menyentuh banyak topik dan dia kena perjelaskan balik. Dia tak boleh biarkan kita, masyarakat negara kita ni dalam wilderness. Ingat tu, wilderness dengan wilderness. In fact, justice in the wilderness sekarang ni, the citizens are in the wilderness. Cantik tu. Tajuk seterusnya apa ni? Okey. Memuah Burhan. Sekian sajalah perbincangan kita hari ini. Kita jumpa lagi. Jumpa lagi lah live, InsyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.